hakikatnya PRN dah makin dekat. Kepimpinan tertinggi UMNO sudah bau bahawa UMNO akan kena belasah teruk. Mereka dah tahu dah. Dan bila UMNO dikena belasah teruk, mesti akan ada desakan meluas dari atas sampai ke bawah agar Zahid berundur. Mesti. Lah ni pun akar umbi tak percaya Zahid. Kepimpinan bahagian ramai tak suka Zahid. Bila dah kantoi, mesti akan ada desakan menyeluruh agar Zahid berundur. Kau fikir orang-orang ni pada masa tu akan duduk belakang Zahid dan menentang satu UMNO, kata no, kita kena sokong Zahid? Mereka bukan bodoh. Bila satu UMNO menentang Zahid, kau fikir orang-orang ni yang dianiaya oleh Zahid ni nak pertahan Zahid? Jadi budak ni nak perbodohkan siapa? Jawapannya mudahlah. Dia pun tahu benda ni, tapi dah khawatir. Sebab UMNO dah terdesak. Jadi dalam keterdesakan ni, sekarang dia pemain perang psikologi lah. Dia ni nak psycho semua bahagian cawangan ni. Kononnya UMNO ni dah bersatu. UMNO ni dah dari dulu tengah perang saudara sekarang. Cuma dia dalam fasa dingin, perang saudara dingin. Sebab nak PRN, dia pemimpin yang kena aniaya oleh Zahid ni, kalau dia pandai, dia tunggu PRN. Dia nak bertindak sekarang boleh, tapi tunggu PRN, kerana PRN ni akan menjadi asas kepada desakan agar Zahid berundur menyeluruh. Bukannya sekarang orang sokong Zahid, tak. Mereka boleh bertindak sekarang, boleh. Sekarang ni 10 hingga 15 MP Barisan Nasional boleh je tarik sokongan terhadap Anwar. Dan saya telah membuat satu program bersama Hanif Katri. Anda boleh tonton, anda scroll ke bawah, anda tonton. Salah satu soalan yang saya ajukan ialah perkara ni. Boleh tak MP tu tarik sokongan? Boleh. Sebab Akta Anti Lompat Parti tidak menghalang MP-MP daripada melaksanakan tanggungjawab peribadi mereka untuk menentukan secara peribadi siapa harus jadi PM atau siapa yang mereka sokong sebagai PM. Dan sekiranya mereka membuat satu keputusan berhubung dengan lantikan PM atau sokongan terhadap PM yang tidak disukai parti, dan kemudian Zahid pecat mereka, mereka tak perlu kosongkan kerusi Dewan Rakyat, kerana tidak ada pindaan dalam perlembagaan di bahagian-bahagian atau artikel perkara 43 yang berkait dengan lantikan Perdana Menteri itu. Tidak ada pindaan yang mengaitkannya dengan Akta Anti Lompat Parti. Maknanya Akta Anti Lompat Parti ke Undang-Undang Anti Lompat Parti ni tidak boleh cabuli hak sesiapa untuk menentukan, atau mana-mana MP untuk tentukan mereka sokong siapa sebagai Perdana Menteri. So mereka nak bertindak sekarang boleh, ya, tarik sokongan, kemudian GPS akan tarik, contohnya GRS tarik, runtuh. Jadi tak perlu pun mereka nak suruh Zahid berundur. Tak payah. Esok Zahid pecat mereka, no problem. Bila Anwar dah tumbang, kemudian berlaku mereka tak masuk lagi lah parti mana. Sebab kalau mereka dipecat dari UMNO kerana tak sokong Anwar, mereka tak perlu kosongkan kerusi sebab mereka tidak lakukan apa-apa kesalahan. Kemudian mereka bersabar, kemudian mereka sokong Perdana Menteri baru, ya, mereka boleh kekal sebagai bebas, tetapi perikatan friendly, tak semestinya perlu masuk perikatan, ya. Atau kemudian selepas dah lantik Perdana Menteri baru mereka masuk Perikatan Nasional dan kosongkan kerusi, buat pilihan raya kecil semula. Dia banyak cara. Tak perlu mereka tunggu PRN. Tetapi memandangkan PRN dah dekat dan memandangkan UMNO nak kena teruk, dan selepas itu semestinya ada desakan agar Zahid berundur, jadi tunggulah. Dan bila berlaku desakan ni, kau ingat mereka ni MP-MP ni semua pemimpin-pemimpin yang kena aniaya dari Zahid ni semua bodoh, nak sokong pertahan Zahid. Lepas undang-undang anti lompat diperkenalkan, ada satu persepsi palsu yang di spin, ya, di media sosial. Kononnya sokongan terhadap Perdana Menteri oleh mana-mana parti politik perlu secara en bloc. Okey.
Maka saya pun dengan audiens saya telah lama ya memperbetulkan persepsi ini dengan menjelaskan kepada audiens saya bahawasanya undang-undang anti lompat parti ni tak ada sangkut paut pun dengan apa-apa berkaitan dengan pelantikan Perdana Menteri, hal-hal berkaitan dengan sokongan terhadap Perdana Menteri. Malah saya telah menekankan bahawa undang-undang anti lompat parti spesifik kepada lompat parti. Maknanya jika lompat parti, awak kosongkan kerusi Dewan Rakyat, dan ianya tidak boleh mencabuli ataupun sekat hak berperlembagaan ahli-ahli parlimen untuk melaksanakan fungsi atau tugas mereka sebagai ahli parlimen seperti mana termaktub dalam perlembagaan. So salah satu perkara yang jelas termaktub dalam perlembagaan ialah kuasa, fungsi, tanggungjawab ahli parlimen untuk menentukan atau membantu menentukan siapa yang harus jadi Perdana Menteri. So they can have their personal opinion. Dan ini tidak boleh dikekang oleh parti, dan semestinya tidak boleh dikekang oleh undang-undang anti lompat parti, kerana undang-undang anti lompat parti tak ada kena-mengena dengan perkara itu. Maka dengan penjelasan ini, saya pun memberitahu audiens saya bahawa contohnya esok selepas PRN, jika 10 ahli parlimen Barisan Nasional atau 15 ahli parlimen Barisan Nasional sebagai contoh, menarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim, dan kemudian tiba-tiba Zahid tidak puas hati. Jadi Zahid kata, polisi UMNO ialah kita sokong Anwar, jadi MP-MP ini telah langgar polisi UMNO. So saya nak pecat mereka dari UMNO. Maka Zahid pecat mereka dari UMNO. Poin saya ialah MP-MP ini tidak perlu kosongkan kerusi Dewan Rakyat, mereka kekal sebagai MP. So inilah yang saya sentiasa cuba jelaskan bahawa persepsi yang ditimbulkan en blok, mesti en blok ini semua mengarut. Betulkah pandangan saya, Tuan Hanif? Baik, kalau saya boleh mulakan jawapan saya kepada soalan saudara Regi ini dari sudut peruntukan perlembagaan terlebih dahulu, maka mungkin saya berharap perkara itu dapat dengan sendirinya menjawab soalan. Apabila kita cakap pasal peruntukan perundangan anti lompat parti yang wujud sebelum daripada PRU 15, kita tahu bahawa ianya wujud melalui pindaan kepada perlembagaan, iaitu perkara 49 huruf besar A dimasukkan, dan dikatakan apabila seseorang itu parti A keluar daripada parti A, maka dia dianggap telah pun dia perlu menjadi kerusi dia menjadi kosong. Ataupun kalau seorang itu bebas kemudian menjadi ahli parti B, maka kerusinya menjadi kosong. Ataupun ahli yang daripada parti A menjadi bebas atau masuk parti lain, maka kerusi dia dikosong. Dan pengosongan kerusi itu berlaku dengan cara bagaimana parti yang di mana ahli Dewan Rakyat itu sebelum itu menjadi ahli membuat aduan kepada speaker, dan kemudian speaker kena sekiranya berpuas hati sudah ada pengosongan kerusi seperti peruntukan 49A, dia akan maklumkan kepada SPR dan akan diadakan pilihan raya kecil untuk kursi tersebut. Itu secara up. Tetapi saya pernah sentuh perkara ini pada peringkat gubalan undang-undang lompat parti melalui pindaan perlembagaan ini, di mana saya telah juga menyentuh betul apa yang saudara Regi berkata tadi, iaitu di bawah perkara 43 fasal 2, iaitu bagaimanakah Kebawah-Duli yang di-Pertuan Agong melantik seorang Perdana Menteri, iaitu di dalam hemah baginda tuanku, wakil rakyat yang akan mempunyai sokongan majoriti Dewan Rakyat. Nah, makna kata perkara 43 fasal 2 ni meletakkan urusan berkaitan lantikan Perdana Menteri di tangan setiap seorang 222 ahli Dewan Rakyat secara peribadi. Sebelum pada pindaan 49 kapital A ni, ini adalah hak peribadi ahli Dewan Rakyat. Walhal sebenarnya perkataan parti pun
tidak wujud dalam perlembagaan sebelum 49A dimasukkan. Apabila 49A dimasukkan, maka perkara 160 takrifan perkataan-perkataan dalam perlembagaan juga dipindah untuk memasukkan takrifan parti politik. Baru muncul perkataan parti politik dalam perlembagaan. Sebelum itu tak wujud. So, apabila perkara itu, yakni 43.2 meletakkan di tangan setiap ahli Dewan Rakyat secara individu, ini bermaksud kalaulah perlembagaan nak dipindah untuk menarik hak individu ahli Dewan Rakyat, maka perkara 43.2 itu pun perlu dipindah. Iaitu, kalau nak dikatakan semua hak ahli Dewan Rakyat individu ni pun tertakluk kepada keputusan parti, maka perlu dipindah. 43.2 mengatakan tertakluk kepada perkara 49A. Ayat tu perlu ada. Tapi tidak dibuat oleh penggubal undang-undang parlimen pada ketika itu, yang kita semua anggap pandai dan berkebolehan untuk faham pindaan-pindaan yang perlu. Jangan kita lupa pada masa itu pun ada isu kononnya orang-orang yang berkepentingan, yang pemegang taruh akan dirujuk. Kononnya satu jawatan kuasa dibentuk untuk minta pandangan pakar-pakar dan ahli lain. Tapi pada hakikatnya saya nyatakan tidak pernah pun dirujuk kebanyakan daripada peguam di luar. So mereka anggap mereka tahu, mereka pandai. Alhamdulillah. Jadi mereka telah gubal pindaan 49A. Tapi kenapa tidak dipindah 43.2? Bila tidak dipindah 43.2, maka tidak bolehlah katakan 49A itu wajib terpakai kepada 43.2. Sebab itu adalah hak peribadi yang wujud sebelum pindaan. Kalau saya, bahasa mudahnya, kalau saya dibenarkan untuk mengundi 18 sekarang ni, katalah 5 tahun lagi ada kerajaan mengatakan kononnya 18 ni kononnya muda, bagi saya tidak cukup. Oh, kita patah balik 21. Jadi kita kena buat pindaan untuk menarik balik hak orang yang sudah mencapai, yang belum mencapai 18. Yang sudah tak boleh lah. Sebab mereka sudah mempunyai hak untuk PRU tersebut. Jadi cara dan bagaimana kita nak tambah hak atau kurangkan hak tertakluk kepada pindaan yang kita buat, betul atau tidak. So kalau kita nak cabut hak peribadi ahli Dewan Rakyat daripada membuat keputusan peribadi tertakluk kepada keputusan parti, maka perlulah kata tertakluk kepada 49A. Itu yang pertama yang tidak dilakukan. Yang keduanya, dia masih tertakluk kepada perlembagaan parti-parti berkenaan. Ada atau tidak perlembagaan parti-parti sudah dipindah untuk mengatakan bahawa sekiranya anda tidak mengikut arahan parti sebagai ahli Dewan Rakyat, bukan ahli parti tau, ahli Dewan Rakyat sekarang ni kena ikut. So kena ada pindaan dalam perlembagaan mengatakan ahli kena buat A, B, C, itu ahli. Ahli parti yang juga menjadi ahli Dewan Rakyat kena buat E, F dan G. Kalau tidak, terkosong parti. Kalau nak masukkan keputusan isu pelantikan Perdana Menteri sebagai perlu mengikut contohnya UMNO di sini, maka perlu ada pindaan. Ahli-ahli Dewan Rakyat UMNO wajib mematuhi keputusan parti berkaitan dengan sokongan kepada Perdana Menteri. Perlu ada dalam perlembagaan UMNO. Ada atau tidak? Zahid Hamidi kena jawab. Ada atau tidak? Ahmad bin Maslan Setiausaha Agung kena jawab. Bukan saya, bukan saudara Regi. Dan perkara itu perlu wujud di dalam perlembagaan sebelum ahli-ahli Dewan Rakyat UMNO, jika mereka mahu menarik balik sokongan, melakukannya. So ini dua sebab undang-undang di mana saudara Regi betul dari segi pemahaman perlembagaan dan perundangan berhubung dengan ada atau tidak akta undang-undang anti lompat parti yang digubal melalui pindaan perlembagaan akan memberi kesan atau tidak, bukan sahaja kepada 10 atau 15 ahli UMNO, mana-mana ahli parti lain pun yang nak menarik balik sokongan daripada kepada mana-mana Perdana Menteri. Adakah mereka wajib kosongkan kursi? Betul. Bagi saya pun undang-undang itu tidak terpakai dalam hal keadaan 43 Fasal 2. Tetapi
kalaulah Presiden UMNO Zahid Hamidi membuat keputusan dan MKT membuat keputusan nak gugurkan, salah betul keputusan itu mereka laksanakan, gugurkan 10-15 ahli Dewan Rakyat UMNO tersebut. Mereka menulis surat kepada speaker. Speaker kena puas hati dulu, ada atau tidak perkara itu menjadi perlanggaran perkara 49A yang sah. Kalau dia kata tidak, sebab 43(2) tak terpakai untuk 49A, katalah dia terima nasihat perundangan perlembagaan yang kita telah salurkan pada hari ini, dia pun setuju, maka dia boleh kata UMNO awak buang dia pun tak ada efek. Tapi katalah sebab speaker itu adalah speaker daripada PKR yang hendak menentukan bahawa sokongan majoriti Perdana Menteri daripada PKR tidak hilang, dan dikatakan ya sudah kosong kerusi, dan dia perintahkan SPR untuk mengadakan pilihan raya kecil dan sebagainya contohnya, maka dalam keadaan itu 10, 15, 20, 25 ahli sama ada UMNO, mana-mana parti lain yang tarik balik sokongan, boleh memfailkan tindakan di mahkamah untuk penentuan sama ada kerusi mereka kosong atau tidak. Jangan lupa perkara ini sudah pun berlaku dalam kes 4 orang ahli Dewan Rakyat Sabah berhubung dengan isu sama ada mereka telah keluar daripada Parti Bersatu ataupun tidak. Ya.